Lagi di channel Nazareha. Hari ini aku akan menceritakan misteri Madeline. Sebelum aku meneruskan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya aku semangat terus nak buat video-video seterusnya. Madeline Meekan adalah gadis kecil yang berusia 4 tahun dari pasangan Gary dan Kate yang berasal dari England. Kate adalah kelulusan perubatan dan kemudiannya menjadi doktor umum, dan Gary adalah pakar kardiologi di salah satu hospital di England. Gary dan Kate bertemu pada tahun 1993 dan kemudiannya berkahwin pada tahun 1998. Pada 2003, mereka dikurniakan anak perempuan yang dinamakan Madeline. Pada 2005, mereka dikurniakan pasangan anak kembar. Madeline adalah gadis kecil yang berambut perang dan mata biru kehijauan, mempunyai ciri fisik khusus iaitu bintik coklat di betis kirinya dan juga garis hitam khas di iris mata kanannya. Pada 28 April 2007, keluarga Meekan bercuti di Portugal. Keluarga Meekan memilih tinggal di apartmen di Praia-da-Luz di Portugal beserta 7 rakan sekerjanya dan anak-anak mereka. Resort Praia-da-Luz terletak di sebuah kampung yang penduduknya hanya 1,000 orang. Kampung ini sering disebut kampung orang Inggeris kerana kebanyakan orang Inggeris yang duduk situ dan bercuti di situ. Keluarga Meekan booking resort ini dari ejen pelancong UK. Mereka ditempatkan di bilik 5A hingga ke bilik 5D yang terletak berdekatan kolam renang. Keluarga Meekan duduk di bilik 5A dan sementara itu keluarga Matthew duduk di bilik 5B dan keluarga lain duduk di bilik 5C dan 5D. Setiap bilik dapat melalui pintu utama dan pintu balkoni yang terletak berhadapan dengan kolam renang. Pintu balkoni ini hanya boleh buka dari dalam dan tutup dari dalam. Dan Madeline dan si kembar duduk di bilik hanya mempunyai satu pintu. Pada hari Khamis 3 Mei 2007 adalah hari terakhir mereka bercuti di resort dan anak mereka bermain di Resort Kids Club. Dan para keluarga sarapan di bilik masing-masing sebelum ke kolam renang. Pada pukul 2.29 petang, Kate mengambil gambar Madeline di tepi kolam renang bersama adik perempuannya. Dan siapa sangka ini adalah foto terakhir Madeline sebelum hilang. Dan kembali ke Resort Kids Club dan bermain-main. Pada pukul 6 petang, Kate membawa anak-anak mereka ke bilik 5A dan sementara Gary bermain tenis bersama rakan-rakannya. Pada pukul 7 malam, Kate berjaya menidurkan anak-anaknya. Madeline tidur dengan piyama merah jambu dan seluar putih dan bersama anak patung kesayangannya. Pada pukul 8.30 malam, para ibu bapa makan malam di restoran Ocean Club dan membiarkan anak-anak mereka tidur di bilik. Jarak dari bilik 5A ke restoran adalah 55 meter. Gary juga tidak menutup pintu balkoni rapat-rapat agar memudahkannya untuk mengecek anak-anaknya. Meja restoran dipesan oleh keluarga Meekan selama 4 jam dan ibu bapa akan mengecek anak-anak mereka setiap 30 minit. Mereka juga memesan pada pekerja resort anak-anak mereka sedang tidur dan mereka berada di restoran. Pada pukul 9.05 malam, Gary pergi memeriksa anak-anaknya dan keadaan masih baik-baik sahaja. Gary meninggalkan bilik dengan pintu balkoni yang menghadap ke kolam renang sedikit terbuka agar tidak terlalu pengap. Pada 9.30 malam, ada langgiran Kate untuk mengecek anak-anaknya, tetapi Matthew menawarkan dirinya untuk mengecek anak-anak Meekan dan sementara mengecek anak-anaknya sendiri. Kate menerima bantuan dari Matthew. Saat Matthew mengecek bilik 5A, Matthew melihat pintu bilik 5A sudah terbuka luas. Tapi Matthew tidak mengecek ke dalam dan sebaliknya kembali ke restoran dan mengatakan semuanya baik-baik sahaja. Pukul 10 malam, Kate akhirnya mengecek anak-anaknya sendiri untuk melihat keadaan anak-anaknya.
Dan ketika Kate berada di bilik 5A, Kate tidak melihat Madeline dan hanya melihat si kembar. Kate langsung berlari dengan histerinya kembali ke restoran dan mengatakan Madeline sudah hilang. Pada pukul 10.10 malam, Gary minta pekerja Riza untuk menelpon polis. Dan setengah jam kemudian, Riza mengetikkan protokol anak hilang. Pada pukul 11.10 malam, Guardia Nasional Republikan tiba di Riza dari Lagos. Satu pagi, petugas kriminal tiba di Riza dan segera melakukan pencarian dengan 2 anjing rondaan. Pada pukul 8 pagi, mereka menambahkan lagi 4 anjing rondaan untuk membantu pencarian Madeline. Dan sehingga 4.30 petang, setengah pekerja resort dan para tamu mencari Madeline di sekitar resort, bahkan di solokan resort. Akhirnya semua percaya Madeline telah dicolek. Kes kehilangan Madeline heboh di publik, membuat semua orang ingin tahu tentang kehilangan Madeline. Boleh juga menyebarkan foto Madeline. Mari kita ke teori-teori yang mungkin terjadi pada Madeline. Kate mengatakan Madeline yang berusia 4 tahun ini boleh membuka pintu dan menutup pintu. Dan pada masa bercuti di resort di bilik 5A, Madeline boleh membuka dan menutup pintu teres. Dan kebetulan pintu teres ini langsung menuju pintu gerbang taman untuk mendapatkan akses ke jalan raya. Madeline juga boleh membuka pintu gerbang taman itu. Jadi dalam teori ini, Madeline terbangun dari tidur dan mencari ibu bapanya dan kemudian dilanggar oleh seseorang, dan kerana pelakunya takut ataupun panik ditangkap oleh polis. Kemudian pelakunya pun membuang mayat Madeline ke suatu tempat. Jika teori ini betul, pasti darah Madeline ada di jalan ataupun kesan-kesan kemalangan dari Madeline. Tapi kenyataannya tidak dijumpai apa-apa pun di jalan raya. Teori ini paling kontroversi, tapi banyak orang yang percayai dengan teori satu ini, iaitu keterlibatan ibu bapa Madeline. 7 September 2007, 4 bulan selepas kehilangan Madeline, ibu bapa Madeline menjadi suspek utama di Portugal. Teori ini mengatakan Gary dan Kate secara tidak sengaja membunuh anaknya dengan memberi tidur yang berlebihan agar Madeline tidak terbangun ketika mereka berada di restoran. Kerana tidur yang berlebihan dan membuat Madeline meninggal dunia kerana takut ditangkap oleh polis, Gary dan Kate menyembunyikan anaknya dan membuat seolah-olah Madeline dicolek. Dan ada beberapa yang menyokong teori satu ini kerana jadi pada malam sebelum kehilangan Madeline, mereka juga pergi makan malam bersama rakan-rakannya, dan kemudian Madeline ini terbangun dari tidur, dan mungkin itulah menyebabkan ibu bapa Madeline ini memberikan tidur pada Madeline. Kerana ini adalah hari terakhir mereka bercuti di resort itu, dan mungkin mereka mahu berseronok dan menyembang dengan rakan-rakannya tanpa diganggu oleh anak-anak mereka. Dan perkara kedua yang menyokong teori ini adalah 2 anjing rondaan. Masih ingat kan tadi aku cakap petugas kriminal membawa 2 anjing rondaan. Jadi ketika 2 anjing rondaan ini ada di bilik 5A, kedua anjing ini menunjukkan sifat yang sama ketika mereka di tempat kejadian. Dan juga kedua anjing ini bertingkah sama ketika berada di kereta sewaan keluarga Mikan. Juga mereka menemukan darah di bilik 5A yang sama persis di kereta sewaan keluarga Mikan. Dikatakan juga Kate dan Gary seperti menutupi sesuatu ketika diinterview. Pada Julai 2008, dugaan terhadap mereka dihapuskan kerana kekurangannya bukti. Perompak yang salah sasaran. Jadi ada pencuri yang masuk ke bilik 5A dan kemudian Madeline melihat
melihat apa yang dilakukan oleh pencuri itu. Kerana pencuri itu panik ataupun takut, pencuri itu mencolek Madeline dan membunuh Madeline dan membuang mayat Madeline ke suatu tempat. Teori ini disokong kerana ada 4 pencuri di kawasan resort itu pada masa kehilangan Madeline. Tapi dugaan ini juga tak terbukti kerana tidak ada keterlibatan mereka dalam kehilangan Madeline. Mari kita ke fakta-fakta kehilangan Madeline. Kesaksian Jane Tanner. Jane Tanner ni adalah rakan mereka yang pada 7 orang tadi tu. Adalah salah satu rakan pada mereka. Jane Tanner melihat ada seorang lelaki yang membawa budak kecil yang piamannya sangat mirip milik Madeline. Jane Tanner melihat sekitar 9 malam semasa Jane Tanner ingin mengecek anak-anaknya dan lakaran lelaki itu disebarkan. Pada 2013, mereka pun menemukan lelaki yang dilihat oleh Jane Tanner. Tetapi lelaki itu ternyata membawa anaknya sendiri dan bukanlah Madeline. Maklumat pasangan pelancong. Ada pasangan pelancong ini yang bercuti di resort yang sama bersaksi bahawa mereka melihat ada seorang lelaki yang mencurigakan tanpa memakai kasut. Jadi pada masa kehilangan Madeline, pasangan ini melihat lelaki itu berjalan sekitar 450 meter dari bilik 5A menuju ke pantai pada pukul 10 malam sambil membawa budak kecil yang berusia dalam 3 atau 4 tahun itulah, dengan baju piyama merah jambu dan seluar putih. Lelaki itu digambarkan berusia 30-an, tinggi sekitar 175 ataupun 180 cm, rambut coklat pendek, dan lelaki itu tidak terlihat seperti pelancong, lebih terlihat seperti penduduk Lagos. Akhirnya dari perkiraan wajah lelaki itu disebarkan. Tapi hingga kini gambaran lelaki itu tidak ditemukan. Polis sempadan tidak diberitahu maklumat tentang kehilangan budak di kawasan itu. Fakta seterusnya adalah polis sempadan tidak diberitahu tentang kehilangan Madeline masa kejadian. Walaupun kemungkinan besar pelaku mungkin saja boleh melintasi sempadan. Bahkan polis tempatan tidak memeriksa ke rumah-rumah sekitar resort dan tidak mengecek CCTV di sekitar resort hingga ke sempadan. Dan polis pun baru saja mengambil cop jari, itu pun selepas sekitar 20 orang masuk dan keluar dari bilik 5A, sehingga kurangnya bukti. Bahkan polis yang bertugas pada masa itu tidak memakai sarung tangan ketika memeriksa di bilik 5A. Dan apakah menurut kalian polis ini tidak profesional? Boleh komen di bawah. Jadi ini sahaja misteri kehilangan Madeline dan teori-teori dan fakta-faktanya. Sekiranya korang ada teori-teori dan fakta-fakta lain, boleh komen di bawah juga. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. See you next time.